Dan insya-Allah begini kita akan mengupaskan hadis yang ke-42. Ya, hadis yang terakhir pada muka surat 265, iaitu tajuknya hari kiamat jaraknya seperti dua jari. Hari kiamat jaraknya seperti dua jari. Apa maksudnya dengan dua jari itu ya? Tengok dalam muka surat 265. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsani Abdullah bin Muhammad huwa al-Ju'fi. Haddatsana Wahb bin Jarir. Haddatsana Syu'bah an Qatadah wa Abi Tiyahi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana was-sa'ata kahataini. Bu'istu ana was-sa'ata kahataini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pendek je lah. Dia punya matan hadis ini. Isi hadis ini pendek ya. 4 patah perkataan je lah. Boleh hafal senang. Bu'istu ana was-sa'ata kahataini. 4 patah perkataan. Maksudnya telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi telah menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami, Syu'bah daripada Qatadah dan Abu Tayyah daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana, aku diutus, dan jarak antara aku dan kiamat wasa'ata bagai dua ini. Bagai dua ini. Hadis riwayat Bukhari yang ke-6504 dan juga Muslim 2951. Aku diutus dan jarak antara aku dan kiamat bagai dua ini. Apa dua ini? Sebab isyaratkan dua jari. Kita hari ni dua jari yang depan ada PCO dah. Dua jari ni. Ya. Keterangannya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187 menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bartah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Maksudnya, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya. Yang bertanya ni bukan hanya sahabat, orang bukan Islam pun tanya kepada Rasulullah. Padri Kristian mereka tanya kepada Rasulullah. Antara tanda-tanda kenabian, mereka datang jumpa ketika yang tanya Rasulullah. Beberapa orang padri Kristian datang bertemu Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, kau jawab soalan-soalan kami. Kalau jawapan kau betul, memang kau Nabi. Antara beberapa soalan yang ditanya pada Nabi Rasulullah, ditanya tentang apa? Ke manakah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini pergi?
Sebab dalam kitab Injil dan kitab Taurat cuma menceritakan bahawa pemuda-pemuda ni yang 7 orang ni, mereka melarikan diri daripada raja yang zalim. Tapi takat tu je cerita. Kami tak tahu ending cerita dia macam mana. Mana dia orang pergi? Tak tahu. Hilang macam tu je. Maka Al-Quran datang melengkapkan cerita ini. Pemuda-pemuda ini telah melarikan diri ke dalam gua. Yang Suratul Kahfi tu. Lari ke dalam gua, bersembunyi dalam gua. Macam tu je dah. Dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Oh, patutlah pun. Baru tahu ending cerita dia. Dalam kitab Taurat Injil, cerita hilang je. Tak tahu pergi mana dah. Sebab tu kadang-kadang cerita-cerita dalam orang disebut lagi dan sebagai kita Israeliat. Kita Israeliat dah. Dia cerita secara detail. Nama pemuda-pemuda ini siap dengan nama anjing sekali. Berlaku di mana. Tapi tak tahu cerita tu hilang. Pergi mana tak tahu. Tu. Soalan Rasul jawab. Okey betul. Dan juga soalan yang mereka tanya juga ialah mata sah, bila kiamat? Jadi bila tanya kepada Rasulullah ni, bilakah masa datangnya kiamat? Maka katakanlah, Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan dia, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul engkau ni seorang nabi. Sebab nabi-nabi dia tak tahu pun bila kiamat. Yang tahu kiamat siapa tuan-tuan? Orang yang bukan nabi. Contoh apa tuan-tuan? Kita dulu yang dalam kiamat ni dulu mula-mula tahun 2000. Betul up sikit dari 2012. Tahun 2000 sebab kata tukar alah baru lah apa semua dah. Apa yang cerita komputer pun setting betul-betul apa semua dah. Tu. Tengok-tengok nak jadi pun up sikit lah 2012. Akan berlaku huru-hara semua kena buat. Ni dah 2023. Tak ada pun. Up lagi kot. 2030 lah naik sikit-sikit macam tu lah kot. Sebab yang tahu ni hanya yang bukan Nabi saja. Semuanya auta kareng. Kenapa dulu dia orang cakap tahun 2000? Sebab dia kata kalender Maya, kaum Maya ni, dia punya kalender tu, kita sebab kita kalender kita pakai takwim Hijri dah, 1445. Kemudian kita ada Masihi. Masihi ini diukur daripada kelahiran Nabi Isa AS, Al-Masih. Kalender Masihi. Kalender Hijri dia ikut pada peredaran bulan. Kalau kalender Masihi ikut pada peredaran matahari. Jadi kalender Hijri ini dia maksimum 30 hari je lah. 29, 30. Tapi dalam kalender Masihi dia ada 28, dia ada 29, dia ada 30, dia ada 31. Sebab tu lebih sikit kalender Masihi berbanding kalender Hijri. Kalender Hijri 360 hari sahaja setahun. Manakala kalender Masihi 365 hari setahun. Matahari tu pusing mengelilingi dalam bumi mengelilingi matahari. Kalender Maya ni dah wujud sebelum tu lagi. Jadi dia kata kalender ni dia punya tamat tahun 2000. Kiamat. Tak ada pun. Kenapa tak ada? Sebab ilmu tentang kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah tak bagi tahu siapa pun. Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu tanda-tandanya. Rasulullah bagi tahu kita tanda-tanda. Itu yang kita baca daripada hadis pertama sampai hadis yang ke-42 ni, tanda-tanda kiamat lah. Dan yang kita baca ni pun dah berlaku lah pun. Bukannya baru nak jadi, tak belum. Yang belum jadi siapa tuan-tuan? Dajjal belum keluar. Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Matahari pun belum terbit dari barat. Dan juga itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dah berlaku dah. Ni yang jerangkan Rasulullah. Tadi saya cakap, bukan hanya orang Islam saja dah. Sahabat Nabi pun tanya juga. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila kiamat?
Rasulullah tanya dia balik, ma istidaduka, apa persiapan engkau nak menghadapi kiamat? Nak? Ya, maka sahabat kata, aku ni tak adalah buat persiapan apa pun. Cumanya aku jaga semayang aku jaga puasa, zakat, apa semua kan, rukun Islam aku jaga. Kan? Dan aku juga tak buat lebih pada tu. Tapi aku ni kasih dan cinta kepada pada engkau, ya Rasulullah, dan pada Allah SWT. Ya, maka apa kata Rasulullah, di hari kiamat nanti, ya, engkau bersama dengan siapa yang engkau suka. Anta ma'aman tuhibbu. Anta di akhirat esok Allah Ta'ala akan bangkit engkau bersama dengan engkau orang yang engkau sayang nanti. Jadi bersama Rasulullah. Ini sempurna dengan Maidul Rasulullah. Ya, sempurna dengan Maidul Rasulullah. Kita menghayati tentang sirah Nabi ini lebih-lebih dah. Lebih menghayati. Bukan sebab apa? Sebab kita nak kenal Nabi SAW. Cinta pada Nabi tak? Cinta pada Rasul. Jadi ramai lah kan. Masjid-masjid buat barakan. Hari ni tuan-tuan, masjid saya lah. Masjid Hasaniyah tu buat sambutan 100 tahun. Dah 100 tahun rupanya tak? Dulu 1345, hari ni 1445, 1 tahun. Masjid Kuala tu. Kan? Bermula pukul 7.30 lah kan. Kita bermula hari ni program. Ada pertandingan hafazan, azan, kemudian ada rombongan konvoi motor-motor besar dari Masjid Negeri diketuai oleh Tuan Imam besar kita, Datuk Muhammad. Makin sampai ke Japurun, daripada Japurun kita kumpul sana, kita akan berarak lah. Naik motor, naik lori, naik apa pusing sampai ke Kuim, bawa pergi ke kampung pantai dulu sampai masjid. Kemudian ada kuliah duha pukul 10 pagi, ya. Dan pertandingan tu dah berlangsung pukul 8 pagi. Pertandingan azan, hafazan, gubahan bunga pun ada. Kan, buat untuk kaum ibu pula. Mesti meriah sikit. Ya, dan juga makan tengah hari disediakan. Ya, kita sembelih seekor kebau malam. Kan, seekor kebau. Ini tuan-tuan datang, tak boleh duka untuk semua lebih datang. Ya, datang ramai-ramai. Dan kita ada pameran di JPJ ada, Yapim ada, dan klinik kesihatan pun ada untuk cek kesihatan. Ya, ni. Tuan-tuan nyebut datang. Ya, sampai Zuhur dari ini. Kita buka untuk semua lah datang untuk memeriahkan, nak tengok, nak cek kesihatan apa, boleh datang. Hari ni tak. Jadi masing-masing lah. Ada masjid buat parakan tak. Yang sekolah-sekolah pun sama juga. Tak kurang meriah dia. Kan, menyambut Nabi Rasul ni. Bukan sebab apa. Sebab kalau kita tak kenal, ya, tentang kenal Nabi kita ni, tak tahu tentang Nabi kita. Lepas tu seorang tanya, kau Nabi kau siapa? Antara caranya, kita tak nafikan banyak cara boleh kita ingat Nabi, boleh kenal. Tapi antara kita nak menunjukkan kasih itu, antara itulah. Ya, dengan cara demikian. Dan kita rasa sendiri, dengan kita barak tu, kita rasa ya, bagaimana Rasulullah mencintai Nabi kita, ya, dan bagaimana kasih Nabi pada kita. Ya, di samping kita tengok baca sirah-sirah dia. Dan ya, tak cukup sekadar kita, ya, tak cukup sekadar kita kata kita kasih dan cinta pada Nabi, tapi kita tak ikut Nabi. Tak kena tu. Kan, bukan main lagi tak. Cinta Nabi, selawat pun susah. Kan, kata cinta Nabi, sunnah Nabi pun tak nak ikut. Kan, tak kena lah. Jadi betul cinta Nabi, seperti firman Allah SWT dalam suratul Ali Imran, kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, kau bagi tahu kepada umat kau kalau betul mereka cinta pada Allah. Kan? Kau kata kau cinta pada Allah kan? Ikutlah Muhammad, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi, semayang cara Nabi, makan cara Nabi, berpakaian menutup aurat, ya. Dan juga berakhlak macam Nabi. Barulah betul. Kalau betul kita kata cinta pada Nabi. Ya. Tapi kadang-kadang kita kata kita cinta Nabi, tapi tak ikut Nabi pun. Sunnah Nabi pun tak ikut, langgar lagi ada tak? Jadi macam mana kita nak kata kita cinta pada Nabi? Kemudian sambungnya lagi, huru-hara hari kiamat itu amatlah berat, yakni menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kita jangan kata tentang kiamat ya tuan-tuan. Nak berlaku tsunami, nak berlaku bala bencana pun, haiwan-haiwan dah tahu siap dah. Tak? Dulu kita ingat tak tahun 2004 dulu tak berlakunya tsunami dulu.
Seminggu sebelum berlaku tsunami dah, ikan-ikan yang pelik-pelik semua dah naik ke darat. Semua orang tak tahu. Tak pernah pun kalau di Kedah tu orang. Kan? Kutip ikan dengan tangannya. Pergi ke pantai. Kutip ikan dengan tangannya pun. Nah, kerang-kerang semua dah kutip. Seronok dah. Ikan naik pergi ke darat. Rupa-rupanya naiknya tu ada makna. Bukan naik saja-saja. Seminggu sebelum tsunami tu dah. Jadi haiwan-haiwan dah tahu siap tanda-tanda tu. Kita je yang tak tahu. Ni yang kata tadi, huru hara hari kiamat amatlah berat menggerunkan makhluk-makhluk yang ada. Ya, belum kiamat lagi, berlaku bencana pun haiwan dah tahu siap. Kita yang dah tahu. Ia tidak datang, huru hara kiamat. Bencana ni, kiamat ini tidak datang kepadamu melainkan secara mengejut. Jadi bila datang secara mengejut, mana datangnya orang boleh kata kiamat ni berlaku pada tarikh sekian-sekian? Macam mana boleh kata kiamat ni berlaku pada tahun sekian-sekian? Allah dah kata, dia akan datang secara mengejut. Waktu orang tengah leka, orang tak tahu. Betul tuan-tuan? Sama je dengan tsunami yang berlaku dulu pun. Mana orang tahu, nak sedar apa pun nak. Tiba-tiba je datang. Bukan sekadar tsunami, semua bencana. Gempa bumi baik, ya, gunung berapi baik, apa saja, banjir besar pun sama. Ya, banjir besar. Kalau dulu di Hawaii, ya, berlakunya kebakaran. Yang baru ni 2-3 bulan sudah. Yang terbaru ni mana? Libya pun kena banjir besar. Libya. Kesian kat Libya tuan-tuan. Sebab Libya ini dia ada 2 pemerintah. Kan? Jadinya ada 2 kerajaan dekat situ. Yang mana masing-masing bergaduh. Ya. Jadi bila dah bergaduh, bila mana berlakunya banjir, siapa nak ambil berat antara rakyat? Tak ada. Berbalah sama sendiri ya. Dia kata sejak Muammar Gaddafi tu mati, ya, habis dah, golak dah Libya, tak ada lagi, tak aman lagi dah. Ya. Berlaku apa lagi? Ya, baik di negara-negara Arab pun berlaku bencana kan. Ni. Dia datang cara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Ya. Yang mana padri tadi tanya pada Rasulullah macam Rasulullah tahu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa yang mereka tak tahu, bukan mereka tak tahu ya tentang kiamat ini. Mereka tak ambil tahu pun tentang apa yang akan berlaku pada diri dia sendiri. Iaitu kiamat kecil. Kita hebohkan kiamat besar tak? Tunggu gunung galang tercabutlah, awan jadi bergulung-gulung lah gunung galang ni, bumi ni habis mengeluarkan isinya. Kita duk tunggu yang tu. Rasulullah kata, dah yang duk tunggu yang tu. Ni kiamat kecil yang akan berlaku ke atas tiap-tiap manusia. Apa itu kiamat kecil? Iaitu kematian. Ya, kematian. Kan? Pun sama, datang cara mengejut. Yang ni yang kau kena buat persiapan. Kiamat besar esok, kau belum tentu kau bertemu. Tetapi kiamat kecil, confirm kau akan jumpa. Bila-bila masa. Jadi apa persediaan engkau untuk menghadapi kiamat kecil? Orang kadang-kadang duk sibuk kiamat besar. Kalau orang bukan Islam, dia siap rumah dalam tanah. Dia korek dalam-dalam. Kan? Dia bina satu binaan. Ini mengelakkan gempa apa semua. Ya. Ada orang yang mana kalau orang Islam pula sebagai Islam, dia duduk sibuk pasal kiamat. Dia cerita pada orang, ni kiamat nak dekat dah, kiamat nak dekat dah, heboh lah. Macam dia tahu nak bila tarikh. Macam dia tahu nak tarikh tu bila. Kau dah tahu kiamat tu akan datang, buatlah persiapan. Yang salah fahamnya adalah, dia sanggup tinggalkan urusan kerja dia lah, tanggungjawab dia lah. Sibuk nak beribadah saja. Dia ingat ibadah ke akhirat itu hanya dalam bab sembahyang. Dia ingat mencari rezeki bukan ibadah. Ya, memenuhi tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang bapa, bukan ibadah. Yang dia nampak semayang, baca Quran, duduk kat masjid, itu yang dia nampak. Bukan macam tu. Kan? Rasulullah pun beritahu, sekiranya berlakunya kiamat dan di tanganmu ada benih, benih tanaman, kiamat dah berlaku ni, nampak gunung galang tercabut dan di tanganmu ada benih. Kau tanamlah dia. Padahal benih ni urusan dunia lah tuan. Patutnya buang tak? Kan? Tanam juga Rasulullah kata. Ada usaha kau kat situ.
Bukannya tinggal campak semua habis semua tak. Saya tak pandang dah kerja-kerja semua ni. Dunia semua ni. Dia nak fokus pada ibadah. Ini orang yang salah faham. Dia ingat dalam ibadah tu hanya bab ibadah khusus macam ni sahaja. Salah faham. Jadi kena bagi betul. Kena tune. Kena bagi alignment tu kena betul sikit balik. Ya. Kalau tetap semayang macam biasa, cari rezeki macam biasa. Urusan dunia macam biasa, cuma setiap urusan buat kerana Allah. Itu je lah. Kerana Allah. Bila buat kerana Allah itu, maka jadilah ibadah pekerjaannya itu. Dia ingat berkebun tu bukan ibadah. Dia ingat pergi laut tu cari ikan apa semua bukan ibadah. Kerana Allah lah. Buat kerana Allah. Untuk mencari rezeki dan untuk memenuhi keperluan masyarakat, ibadah lah tu. Jadi dia salah faham. Ibadah pada dia hanyalah baca Quran, semayang, duduk kat masjid. Itu saja ibadah bagi dia yang dia faham. Ya, dan puasa dah. Hadis ini adalah sebagai isyarat. Ya, ayat ini menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai waktu terjadinya kiamat hanyalah milik Tuhan. Kiamat akan terjadi secara tiba-tiba dan Rasulullah SAW tidak mengetahui bilakah akan terjadi kiamat. Rasulullah cuma tahu tanda-tanda kiamat. Tarikh bila tak tahu. Setakat tanda-tanda Rasulullah boleh beritahu. Kiamat adalah salah satu daripada 5 kunci keghaiban yang merupakan ilmu Allah SWT yang tersembunyi. Hadis ini adalah sebagai isyarat dekat kerana hampirnya 2 jari. Atau tunjuk 2 jari. Ya, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, 2 jari. Ia bermaksud waktu yang berbaki adalah sedikit berbanding usia dunia yang sudah mencapai bilion tahun. Jutaan. Justru itu tiadalah sama sesuatu di hadapan ilmu Allah SWT yang menyamakan satu hari di sisinya dengan 1000 tahun mengikut kiraan kita. Ya. Perbezaan antara hari di dunia dengan hari di hari akhirat. Ya, di Yaumul Mahsyar tu berbeza. Satu hari di sana 1000 tahun di sini. Isyarat jari telunjuk dengan jari tengah itu adalah gambaran umur kehidupan di dunia ini hingga hari kiamat. Sedangkan jari telunjuk adalah lamanya. Ya, jari tengah tadi gambaran umur. Yang jari telunjuk pula adalah lamanya waktu. Ya, dunia ini ada hingga pengutusan Nabi Muhammad SAW. Adapun jarak pengutusan Nabi SAW dengan hari kiamat adalah selisih antara jari tengah dan jari telunjuk. 2 ni lah, dekat je tuan-tuan tak? Kenapa Rasulullah tak tunjuk, tak bagi tahu jarak antara aku diutuskan dengan hari kiamat ni, jarak macam ni, depa tak? Jauh lagi ni. Tak, ini ya. 2 jari ini, bukannya depa macam ni. 2 jari so. Dekat je antara 2 tu. Ya. Kemudian bandingkanlah umur dunia ini hingga Nabi diutus dengan masa setelah baginda Nabi SAW diutus hingga hari kiamat. Jika kita bandingkan, waktu terjadinya kiamat itu sangatlah dekat dengan umat Rasulullah SAW. Manusia mungkin merasakan kiamat itu masih sangat lama. Ialah sebab umur dunia dah beribu tahun. Ya? Namun itulah pemikiran dan pandangan manusia yang dangkal. Jadi kita sebut, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia kan. Kita sekarang dengan Nabi, jarak Nabi diutuskan, anggaran je lah. Ya? Nabi diutus ketika umur 40 tahun. Kita dengan Nabi peristiwa hijrah 1445. Jadinya tambah lagi 13 tahun. 1445 tambah lagi 13 tahun. Sebab apa 13 tahun? Sebab 13 tahun itu Rasulullah berdakwah di Mekah dan bermula tarikh Nabi diangkat sebagai Nabi. 13 tahun. Kena tambah lagi 13. 1445 tambah 13. 1458. Maksudnya 1458. Jarak Nabi diutus dengan hari ini 1445. Lebih kurang kalau ikut anggaran
hari di akhirat lebih kurang 1 hari setengah. Nah, 1 hari setengah saja. Ya, di akhirat nak banding dengan dunia kita ni. Sekejap kan. Tu Allah kata tadi, tu ada dekat tadi tu. Kita memandang jauh sebab kita tengok di situ. Padahal kita nak comparekan umur kita pun jauh ke mana aja. Kan? Nak comparekan umur kita dah hari ni dengan berbanding umat-umat dahulu dah. Maksudnya kita comparekan tarikh hari ni 1445 tadi dengan hari kiamat. 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Itulah pendeknya. Orang kata pun jarak kita ni. Rabb kita dan Rasulnya menganggap bahawa kiamat itu semakin dekat. Ya? Allah dan Rasul nampak. Sebab mereka nampak pun ni lah. Allah Ta'ala memang mengetahuinya. Allah Ta'ala beritahu dah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Maksudnya sesungguhnya 1 hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Ya, yang hari kena azab tu 1 hari itu 1000 tahun, menyamai 1000 tahun. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksudnya telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian. Ghaflah ni lalai. Ya, tidak hiraukan persediaan baginya. Dalam surah Al-Ma'arij juga disebutkan, innahum yarawnahu qa'ida wa narahu qariba. Maksudnya sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku, sedang kami memandangnya dekat, tetap akan berlaku. Orang duk sangka kiamat lambat lagi, sedangkan ya Allah Ta'ala kata dah makin dekat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud jarak diutusnya aku dan hari kiamat secara bersamaan, hampir saja dia mendahuluiku. Maksudnya jarak kiamat dengan Nabi itu kan dekat dah tu. Ya, hampir-hampir kiamat mendahului, macam tu cerita. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini berstatus hadis hasan li ghairihi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran, 1 hari di sisi Tuhan kamu sama seperti 1000 tahun mengikut kiraanmu. Ibnu Abbas berkata, begitu juga dengan Mujahid, yakni hari-harinya Allah SWT ciptakan padanya langit dan bumi. Ikramah pula berkata, yakni hari-hari akhirat. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Quranul Azim menyebut, iaitu Allah SWT Maha Tinggi. Dia tidak mempercepatkan masa. Sesungguhnya kadar 1000 tahun di sisi makhluknya sama seperti sehari di sisinya mengikut hukumnya. Ini kerana ilmunya, yakni ilmu Allah SWT yang mampu membalas dan berkuasa. Sedangkan sesuatu tidak luput daripadanya sekalipun dia menangguh dan mentakhirkannya. Ini mengakhirkan, melambat-lambatkannya. Tidak ada satu riwayat pun dengan sanad yang sahih daripada Rasulullah SAW yang menerangkan batasan waktu dunia sehingga boleh kita jadikan sebagai rujukan agar diketahui ukuran waktu yang ada sebelum datangnya kiamat. Tak ada. Ya, tak ada satu hadis sahih pun sebut. Kalau dalam kitab lain, dalam ajaran-ajaran lain, dia boleh sebut. Sebut je lah. Tentunya waktu yang berbaki ini adalah sangat sedikit jika hendak dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Justeru, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan dan memperbanyakkannya dengan penuh keikhlasan agar kita membawa bekalan sebaik-baiknya di hadapan Allah SWT pada hari akhirat kelak. Benarlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa
wattaqun ya ulil albab. Maksudnya berbekallah. Watazawwadu ni berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, yakni kepada Allah Ta'ala, hai orang-orang yang berakal. Kesimpulannya daripada hadis ini, yang pertamanya, Rasulullah SAW telah memberitahu kita bahawa jarak kehidupan di zaman baginda SAW dengan hari kiamat adalah antara 2 jari sahaja. Jarak yang SAW sebut itu adalah ketika zaman baginda SAW masih hidup, iaitu lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Kalau jarak itu dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini, sudah tentu semakin hampir jaraknya itu. Mungkin tidak sampai 1 jari. Yang keduanya, kesimpulan yang kedua, gambaran jari tengah itu adalah umur kehidupan di dunia ini hingga hari kiamat. Sedangkan jarak jari telunjuk adalah lamanya waktu mulai dunia ini ada hingga pengutusan Nabi Muhammad SAW. Adapun jarak pengutusan Nabi SAW dengan hari kiamat adalah selisih antara jari tengah dan jari telunjuk. Kesimpulan yang ketiga, hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Berlumba-lumbalah beramal dan memperbanyakkan amal kebajikan di dunia. Dan banyakkan amal di sini tuan-tuan. Sebab di hari akhirat ialah tempat kita menuai amalan kita. Ya, tempat kita menuai amalan kita. Bukan hanya ya, di dunia ini tempat kita nak hidup seronok saja, bukan. Tapi juga ada tempat untuk kita beramal. Ya. Alhamdulillah, selesai sudah kita mengupas yang bertadabbur lah ya, kitab ini, ya, kitab 40 hadis kerana umat sebelum kiamat, dan kita selesai mengupasnya, membahaskannya. Nah, jadi alhamdulillah, insyaAllah ya, pada kuliah yang akan datang kita akan gunakan kitab cadangan saya lah, kitab yang kedua saya, ya, iaitu 40 hadis juga, tetapi tentang adab orang mukmin, ya, akhlak menjadi cermin, ya, kitab ini, ya. Dan syukur kita kerana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita ya, mentadabbur, sama-sama kita mengkaji, ya, dan juga kita membaca kitab ini untuk kita ketahui tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum kiamat. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan segala kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan ya, untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.